على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Jadi mudah-mudahan zikir yang kita baca, ya mujib da'wat farij'anal kurbat, wahai zat yang mengabulkan doa, segala doa, hindarilah kami daripada segala kepayahan, kesusahan dari sudut penyakit, wabak, kesusahan pada sudut jiwa, roh, dan segala kesusahan dunia dan akhirat. Jadi Abi nasihatkan untuk diri Abi dan kamu, bila kamu membaca segala wirid, khususnya malam Jumaat, malam besok, wirid ataupun zikir Ahmadiyah yang kita baca setiap minggu, kamu bacalah dengan hati yang berharap rahmat Allah. Sebab setiap zikir itu mengandungi doa. Ada zikir yang berupa doa, ada zikir yang berupa jumlah asma. Jadi mudah-mudahan dengan hati kamu yang penuh dengan harapan, ketika kita berdoa, berzikir, maka dimakbulkan oleh Allah akan segala permintaan kita. Sebab janji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu akan dikabul dengan beserta hati yang hadir, bihuduril qalb, dengan hati yang hadir. Bila kita doa, hati kita sama-sama berharap. Apa makna hati yang hadir? Hati yang penuh dengan harapan supaya doa itu dikabul, diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, tinggal olehmu akan seseorang dan biar olehmu akan dia, dan jangan kamu balas akan dia atas jahat perbuatnya. Bila orang buat jahat dengan kita, bila berlakunya perbantahan, perbalahan daripada sudut ilmu ke umumnya daripada semua perkara, tinggalkan. Jadi supaya tidak berlakunya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Pada sudut bawa pada kehidupan ni, orang buat jahat dengan kita, jangan balas. Sebab kita balas tak seberapa, tapi balasan Allah itu amat dahsyat, amat pedih. Biarlah kita dah nasihatkan dia tak nak ikut. Dia nak balasan Allah, terpulanglah, ikutlah. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat untuk mendapat balasan Allah, maka tak boleh buat apalah. Jadi bila orang yang berbuat kejahatan kepada kita, pada umumnya bawa kepada kehidupan, walaupun musannaf ini dia letak pada bab mujadalah, tapi Abi bawa pada skop yang lebih besar, tak khusus pada bab mujadalah dan berbantah-bantah. Lagi akan memadai akan dia, cukuplah, dan menegah akan dia daripada berbuat oleh perbuatan yang ada padanya, dan perbuatan yang ia buat akan dia, dan kembalilah kejahatan kepadanya. Jangan dia buat jahat, kita buat jahat, biar seorang dia jahat. Sebab itu Habis selalu sebut, hadirkan dan wujudkan rasa takut di dalam jiwa itu. Hadirkan rasa khasyah, rasa takut dalam jiwa itu. Hadirkan
Cara mana nak hafizkan? Satu, dengan cara kita nak dah mengenal dengan jalan alim. Kedua, kita mengikut syarat-syarat ahli ilmu. Jadi hafiz, cara nak hafiz, nak dapat. Ketiga, dengan kita bermohon kepada Allah. Ya. Dengan kita bermohon pada Allah. Sebab khasyah ataupun takwa itu satu nur, kata ulama, yang dicampakkan ke dalam hati orang mukmin. Orang mukmin saja yang dapat cahaya itu. Jadi kenapa aku tak dapat? Wallahu alam. Takkan kita nak cakap dia tak mukmin. Takkan nak cakap munafikin. Takkan nak cakap musyrikin. Ya. Sebab anugerah orang mukmin ditawarkan oleh Allah. Yang mukmin sebenar-benar mukmin, bukan sekadar mukmin. Mukmin yang hakiki. Mukmin yang hakiki. Ini janji Allah. Innamal mu'minuna alladzina. Bahawasanya, makna mukmin yang tahqiq. Orang ragu tak dapat. Orang syirik tak dapat. Jadi yang tahqiq, asi orang berbuat maksiat. Kenapa dia berbuat maksiat? Sebab dia ragu. Dia memang beriman, tapi sebab dia ragu dengan janji Allah, langsung dia buat maksiat. Jadi dia berbalik semua kepada akidah, balik semua kepada iman. Betul Abi kata, sebab kita ragu, Allah tak bagi kurnia orang yang beriman. Allah tak bagi kurnia orang beriman. Ni nak dekat raya haji, memang orang buat korban, tapi ada tak jiwa pengorbanan itu? Jiwa korban. Macam sahabat berkorban. Sahabat yang ada harta sanggup korbankan harta. Sahabat yang ada jasad, tubuh badan, sanggup korbankan tubuh badan. Apa pengorbanan itu? Jadi ini yang nak dibawa dalam hidup. Bukan sekadar 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dah korban lembu, dah aku dapat buruk. Tak mau macam tu. Kita tak mau. Yang dapat daging korban, dapat buat makan daging. Kita tak mau sekadar itu. Kita nak bawa dalam kehidupan. Bawa dalam kehidupan, bawa dalam muamalah kita. Sebab hidup kita ni panjang. Ilal akhirah, sampai akhirat. Jadi kena ada pengorbanan. Baik itu habis sebut, orang mukmin guna hartanya untuk mempertahankan agama. Orang munafikin guna agamanya untuk mempertahankan harta. Ini perbezaan. Orang mukmin yang tahqiq dengan Allah, dia ambil harta dia, dia pertahankan agama. Tapi orang munafik, dia ambil agama, dia mempertahankan harta. Kenapa orang mukmin buat macam tu? Sebab dia dah tahu janji Allah, hartanya mempertahankan agama, maka hartanya tidak akan habis. In tansurullaha yansurkum. Tapi kalau kita nak buat jahat juga, nak jadi jahat juga, maka kita berharap kita dibalas oleh Allah di yaumul akhirah. Kita rasa kita hebat, kuat, Dikatakan siapa-siapa yang berkehendakkan menghina bunga hidup seterunya,
maka hendak mengulang-ulang akan ini syair. Siapa yang nak hina seteru, nak berseteru juga, ulanglah syair ini, supaya jadi ingat akan kita. Dan bersyair akan daku, apabila kehendak engkau menjadikan bunga hidung seteru itu hina, dan bahawa engkau bunuhkan kerana dukanya dan terbakar citanya, maka tuntut olehmu akan ketinggian dan bertambah kamu daripada ilmu. Siapa-siapa yang bertambah ilmunya, bertambah dengki dukanya. Jadi kalau kita masih mujadalah, sebab orang mengiktiraf kita banyak ilmunya, rupanya kita tak tahu, dengan berbantah-bantah, dengan kita bertelagah, dengan kita bergaduh, bertambah sifat dengki, bertambah sifat duka. Sebab kita akan cari kesalahan orang. Ini yang berlaku zaman ini. Jangan cari salah orang, sebab Allah dah tutup aib orang. Bila masa Allah buka, besok padang mahsyar. Dalam dunia dengan sifat Rahman dan Rahim, Allah tutup aib dia. Jangan kita usaha buka perkara yang telah ditutup oleh Allah. Sampai masa besok Allah akan buka semua aib kita. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita minta, supaya aib kita ditutup dunia dan akhirat. Kalau Allah buka aib kita semua, na'udzubillah, daripada mula hidup sampai kita mati, na'udzubillah min zalik, minta Allah tutup. Macam mana cara nak ditutup? Iaitu dengan kita taubat nasuha. Taubat nasuha, lalu kesilapan kita dipadam oleh Allah. Taubat nasuha. Kita kata selalu dengan kamu belajar menangis kerana Allah. Belajar menangis kerana Allah, naik ke atas. Belajar, cuba belajar keluarkan air mata kerana Allah. Tak rugi pun. Keluarkan air mata itu kerana Allah. Di rumah pun tak apa. Duduk solat 2 rakaat, munajat dengan Allah. Ini tanda orang beriman. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Apabila engkau berkehendak, maksudnya apabila engkau berkehendak bahawa engkau melontarkan kehinaan pada bunga hidung seteru engkau, nak hina orang, hina musuh kita, dan berkehendak bahawa engkau bunuh akan dia dengan dukanya. Kita bunuh dia seolah macam kita bunuh dia, dengan kita memberikan kedukaan. Dan bahawa engkau bakar akan dia dengan cita-citanya. Kita hapuskan jalannya, cita-citanya, dan runsingnya. Zaman ini pula, zaman menggunakan media massa. Jadi maruah orang, habis, dibuka, habis maruah orang. Itu dosa sekarang, pintu dosa luas. Sekarang pintu dosa luas. Pintu dosa luas sekarang. Orang boleh maki hamun orang, orang boleh kata orang, luas. Sebab itu Nabi sebut, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan au liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, berkatalah dengan kata yang baik, au liyasmut, ataupun diam.
Maka qasad olehmu dan tuntut olehmu akan ketinggian, dan menambah ilmu olehmu akan ilmu dan pengetahuan. Kerana bahawasanya siapa-siapa bertambah ilmu dan pengetahuannya, nescaya bertambah yang berdengki akan dia dukanya dan runsing. Ini ada hadis. Lagi kita mendapat kemuliaan ilmu, lagilah akan adanya fitnah. Sebab Nabi kata asyaddul balayat al-anbiya. Kemudian Nabi ulang dia kali, summal ulama, summal ulama, summal ulama. Jadi jangan kita buka pintu fitnah itu. Pintu fitnah sebaik-baiknya jangan buka. Jangan buka ruang pintu fitnah, ya. Maka demikian jadi hina ia sehabis-habis hina, dan jadi terbakar dan terbunuh ia dengan demikian itu. Maka hasillah maksud engkau. Jadi orang yang dengki, gunalah ruang ini. Dia guna ruang ini untuk memusnahkan orang lain. Zaman kita ini dipanggil zaman fitnah, ya. Sebab Nabi sebut begitu. Al-Quran berada di kerongkong-kerongkong mereka, dan fitnah itu akan keluar daripada mulut-mulut mereka. Di fitnah sekarang banyak, fitnah agama banyak. Betul Nabi pesan jadi ghuraba. Ghuraba apa ni? Orang yang dalam golongan yang sedikit mempertahankan agama dengan sebenarnya. Itu ghuraba. Bila sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa dia ghuraba? Itu orang yang mengistiqamahkan berbuat baik di kalangan orang yang berbuat kejahatan. Itu yang bisa disebut dia orang tak kenal lagi. Tetapi kita dikenali oleh makhluk yang di langit. Siapa dia? Malaikah Allah. Dia makhluk di bumi tak kenal. Manusia tak kenal kita, tak, tak dapat apa-apa. Dikatakan lazim olehmu akan diri kamu bahawa engkau mengerjakan kemaslahatan diri engkau. Jangan dengan mengerasi akan seteru engkau. Jadi kita, kalau kita berbincang pun atas maslahah, kalau dah sampai kepada mudarat, ketika itu lari, diam. Maka apabila mendiri oleh engkau akan maslahat diri engkau, nescaya mengandungi engkau akan demikian itu, akan mengerasi seteru engkau. Seteru tetap ada. Sebab orang buat kerja agama, sunnatullah dia memang tak disuka datang itu macam-macam. Yalah, macam madrasah kita yang Nabi selalu ceritakan. Kita dah buat madrasah berpuluh tahun, ada juga datang macam-macam. Itu yang sampai kita kena beli balik tanah wakaf. Tanah dia wakafkan, tapi sebab atas hasutan orang sekeliling, beli balik. Tak ada masalah lah. Bila dah beli selesai lah. Tapi rugilah orang yang telah, orang si pewakaf itu rugi. Kalau ayah wakaf anak ambil, ini biasa. Tapi ayah wakaf ayah ambil, itu lain. Dulu kalau kamu masuk ni madrasah ni, kamu tak berani masuk.
Habis jumpa macam-macam binatang, anak rimau yang bintik-bintik rimau. Habis pernah jumpa hantu, jangan cakap lah, macam-macam hantu ada dalam. Mula-mula buka tu hantu yang api, hantu okay. Macam-macam ya. Tapi orang dulu siqah, sungguh kerana agama Allah, sungguh mereka harung semuanya demi kerana menuntut keredaan Allah. Tapi sifat tu sekarang dah tak ada, diangkat. Orang mula berkira-kira hal agama, orang dah tak nak jadi orang baik, nak buat jahat. Orang suka berbuat jahat daripada berbuat baik. Zaman tu zaman disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jauh olehmu akan diri kamu daripada berseteruan, kerana bahawasanya berseteruan itu menghancur dan membacur akan nikah. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Jangan cari jalan seteru. Susahlah. Kalau dah semua orang musuh kita, dah susah. Ni musuh, yang ni musuh, yang ni musuh. Jadi sebenarnya apa? Kita tak sedar yang kita melawan akan perintah Allah. Allah tak bagi kita bermusuh, kita bermusuh. Jadi tak lawan. Alang-alang tak ada. Tak ada patah Melayu. Alang-alang menjeluk pekasam, biar sampai ke pangkalan. Alang-alang jadi musuh, biar musuh terus. Kita rasa hati kita puas, tetapi kita terlupa yang perintah Allah suruh kita berkasih sayang, jangan berseteru. Tetapi kita meneruskan seteru ini secara tak sedar. Kita lawan Allah. Jadi kalau lawan Allah, ibadat kita macam mana? Semayang kita, puasalah Senin Khamis pun. Kan orang yang putuskan silaturahim, amalannya tak diterima Allah. Jadi puasa, zikirlah. Kan ada beberapa golongan yang amalannya tak diterima Allah. Antara isu yang nusus, orang yang memutuskan silaturahmi, selagi mana dia tak menghubungkan silaturahmi. Orang yang mengamalkan riba. Jadi jangan sampai kita terlupa. Kita rasa kita hebat. Yang ni jaga. Kata habis selalu bercakap, habis selalu bawa semua perkara ini dalam hidup. Sebab kita nak hidup. Kita bukan nak hidup dalam dunia. Kita nak hidup di akhirat. Kita habis selalu pesan, berbuat baiklah pada sekalian makhluk Allah. Supaya apabila kita dapat berbuat baik pada seluruh makhluk Allah, ketika itu apa yang kita buat dapat penerimaan daripada Allah. Jadi orang baik, supaya amal kita diterima. Amal kita diterima. Betul, Abi kata selalu pesan benda tu, sebab dia kait banyak benda. Kalau satu benda tak apa. Macam Abi berseteru dengan Zizan, Abi dengan Zizan aja, tak apa. Masalahnya Abi telah berseteru dengan Allah. Yang bila kita lawan ini bermakna kita telah
berseteru. Mana ada kita lawan sahabat kita, kita lawan dengan orang yang kita sayang, kita lawan dengan orang yang kita benci. Lepas itu jangan ada sifat kebencian dalam hati. Marah boleh, tetapi biarlah marah itu yang berbetulan, yang bersepakat dengan agama. Nak jadi hamba Allah bukan senang. Nak jadi hamba setan senang. Nak jadi hamba nafsu senang. Nak jadi hamba dunia senang. Nak jadi hamba makhluk senang. Dan lazim olehmu akan diri kamu dengan tertahan daripada kezaliman. Jangan buat zalim. Jangan buat zalim. Bertabi minta dengan kamu semua setiap pagi, jangan tinggal istighfar Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hebat istighfar Nabi Allah Yunus. Dalam satu istighfar ada 3 amalan. Satu tahlil, 2 tasbih, 3 istighfar. Hebat istighfar Nabi Allah Yunus. Dalam satu kalimat ada terhimpun 3 zikir: tahlil, tasbih, istighfar. Adli ada baca istighfar Nabi Yunus sehari 100? Ada baca? Kena baca. Sebab orang yang beramal dengannya, dikeluarkan daripada kegelapan, yakni kesusahan, daripada gelap kepada terang. Dimudahkan urusan oleh Allah. Dibuka segala pintu rezeki. Main ingat main istighfar Nabi Yunus. Baca. Nodi ingat la ilaha illa anta. Jangan tinggal sehari 100. Tak banyak, sehari 100. Ulama dulu baca bukan 100. Ulama dulu dia zikir bukan 100, 10,000 sehari, 5,000 sehari. Dan menyakiti istimewa pula daripada orang yang kemecah. Berkata Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, yahtamilu minas safiyah wahadatu kai tarbahu 10 apa. Jom. Lebih bahasa Arab tak pandai. Betul lah. Betul. Ihtamilu minas safih wahidatun kay tarbahu 10. Betul. Ya Allah. Artinya tertahan dan tertanggung olehmu daripada orang yang kecemak itu akan satu menyakiti, supaya engkau terlepas dari 10-nya. Maknanya kita tahan kezaliman orang yang berbuat zalim atas kita, satu kita terlepas daripada 10 kezalim. Jangan kita buat zalim, orang buat zalim dengan kita pun buat zalim.
Yang Safi ni orang yang buruk akhlak kan. Ha. Ha. Orang yang buruk akhlak, kecemar mana orang buruk akhlak. Ya. Ha. Lepas itu orang yang bila orang berbuat jahat kepadanya lalu dia membalas dengan kebaikan, sifat orang mukmin. Ini dalam Quran kan. Ha. Bila orang jahil tu berkata kepada kita, lalu kita kata apa? Salamah. Maki orang apa? Saya jangan balas dengan kezaliman. Lalu apabila kita lepas seorang buat zalim dengan kita boleh, hati kita boleh kawal, hati kita boleh jadi hati yang baik. Allah lepaskan daripada 10 orang yang akan berbuat zalim kepada kita. Hebat. Jadi kalau zalim balas zalim, zalim balas zalim, jadi tak habis dalam hidup, penuh kezaliman. Syair, cuba aku akan manusia lepas satu masa, maka tiada aku lihat melainkan yang khianat dan yang pemarahan. Dan tiada aku lihat pada pekerjaan besar-besar terlebih sangat mesra dan terlebih payah daripada berseteruan akan laki-laki, dan merasa aku akan pahit sekalian perkara semuanya. Tiada merasa aku akan lebih pahit daripada berminta-mintaan. Maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarah. Dan jauhkan olehmu akan diri kamu daripada bahawa engkau sangkakan dengan orang mukmin itu akan kejahatan. Ya, jangan buruk sangka dengan orang. Kerana bahawasanya sangkakan kejahatan itu tempat keluar berseteruan dan kejadian. Daripada buruk sangka ni lah bermulanya kejahatan. Sekarang macam-macam orang nak buat jahat tu, macam-macam. Betul Abi pernah cakap dulu dalam kuliah. Dulu, kalau orang dulu-dulu, dia kalau nak buat jahat dengan orang dulu-dulu, orang suka main bomoh. Kan? Kalau nak buat jahat dengan orang, kena dapat gambar. Lalu orang bomoh lah dia. Orang sihir lah dia. Sekarang dah tak susah, ada gambar banyak dalam Facebook. Orang dulu kena ambil gambar lah, kena ambil baju lah. Buat gambar tak ada. Kurang-kurang ni kena ambil baju lah, rambut lah. Sekarang tak payah susah-susah. Pergi kat Facebook, ambil gambar, orang pun sihir lah. Itu buat itu sekarang banyak orang kena sihir. Dah. Itu penyakit ain itu. Anak-anak dapat baby letak dalam Facebook. Nabi larang benda tu. Nabi larang. Bukan larang letak dalam Facebook. Tak ada hadis tu letak dalam Facebook. Dipertontonkan. Tapi kita tak nak ikut. Zaman ni lah zaman orang banyak buat jahat. Kita seronok. Tak tahu apa seronoknya, tak tahu. Letak gambar dalam Facebook ni seronoknya pun. Kalau sekali-sekali tu munasabah lah. Ni hari-hari gambar dia. Tak ada gambar lain. Masak pun masuk Facebook. Sebab berak tak masuk Facebook. Saya tengah hari ini pelik pula. Saya keras, tarik keras. Selalunya tarik lembut.
Nasib baik berak tak masuk Facebook. Makan Facebook, semua Facebook. Dia orang tak fikir pula ya ni satu agenda Yahudi. Ya tak? Yang lain semua agenda Yahudi. Ya tak? Yalah, benda kita tak suka Yahudi lah, benda kita suka tak ada Yahudi. Ya tak? Yang mana rasi dengan kita, yang ni tak Yahudi, yang tak rasi Yahudi. Ya tak? Macam itulah gitu. Zaman ni memang Nabi sebut umat aku akan ikut Yahudi sedikit demi sedikit, walaupun masuk ke liang biawak sekalipun. Masuk dalam lubang biawak, Yahudi ni akan tarik supaya ikut ni. Hatta dah menyorok pun dia takkan biarkan gitu. Ya. Jadi orang yang selamat itu yang Nabi sebut ghuraba. Ya. Mereka yang mempertahankan syariat, mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinya, keluarganya, isterinya, anak-anak dia. Ya. Kerana bahawasanya sangkakan kejahatan itu tempat keluar berseteruan dan kejadian, dan tiada halal demikian itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zannu bil mu'minin khairan. Sangkakan olehmu dengan orang mukmin itu akan kebajikan, sangka baik, jangan su'zan, tapi husnuzan, baik sangka, yang buruk sangka kan, buruk sangka itu antara hati yang sakit, hati yang sering buruk sangka dengan orang lain. Buruk sangka dengan orang lain, ya. Susah nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik susah. Ya. Itu kena mujahadah, kena sungguh-sungguh, ya. Jangan putus asa, ya. Baik, dah 10:20. Dan sesungguhnya jadilah dan keluarlah oleh jahat sangka itu daripada kejiniat dan jahat rahsia. Bila jahat sangka, keluarlah niat yang jahat, keluarlah rahsia-rahsia perbuatan dia, rahsia perangai dia yang jahat. Ya. Seperti berkata Abu Thaib akan syair, wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita daripada segala ketentuan yang tak baik, ya. Dan Allah mudahkan urusan madrasah kita dan orang yang berada di kedua-dua madrasah ini, Darul Atiq dan Raudatul Ulum ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan barakah daripada doa almarhum dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, barakahkan kita semua insya-Allah, ya, dan semua umat Islam, ya. Dan apa yang kita takutkan, ya, apabila, ya, Allah terbalikkan hati kita daripada kebaikan kepada kejahatan, inilah perkara yang paling kita risau. Allah boleh keluarkan kita daripada kebaikan bila-bila masa, bila-bila masa, ya.
Yang paling kita takut apabila kita buat salah dan kita tak merasa kita bersalah. Kita rasa betul, aku betul, padahal aku salah. Ya. Jadi kita rasa betul. Ya, dia jaga. Jadi para pelajar, ya, jagalah hubungan kamu dengan Allah dan hubungan kamu sesama kamu. Ya, bila banyak kasih sayang, besar kasih sayang kamu di antara kamu, ya, maka kita akan mendapat kasih sayang Allah. Tapi saya selalu pesan, beri dulu. Ya, kalau kamu rajin memberi, kamu juga akan rajin menerima. Kalau kamu memberikan kasih, kamu akan berhak untuk mendapat kasih Allah. Ya, itu aja bina usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, jagalah iman kami, Ya Allah. Jagalah Islam kami, Ya Allah. Iman dan Islam keluarga kami, isteri dan anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, jagalah kami, keluarga kami dan orang yang berada di kedua madrasah kami dan juga orang yang mengenali kami, Ya Allah, akan penyakit COVID ini, Ya Arhamar Rahimin, akan segala penyakit yang besar-besar, Ya Allah. Selamatkanlah kami, Ya Allah. Selamatkanlah kami, Ya Allah. Selamatkanlah kami, Ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah, melainkan dengan bantuan Kau, Ya Arhamar Rahimin. Kami tak ada daya dan upaya, Ya Allah, melainkan dengan pertolongan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami seru Engkau, Ya Allah. Kami seru Engkau, Ya Allah. Kami berharap rahmat Engkau, Ya Allah. Kami berharap pertolongan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.